Maka dia lalu jalan pula tepi sungai, jumpa dengan buah topoh. Buah topoh, buah lima jatuh ke dalam sungai, hanyut. Bila dia lapar, dia ambil makan. Lepas tu teringat pula makanan ni tak ada minta halal. Mungkin hak orang naik mudi dia pula cari kebun mana, kebun siapa dia. Dia cari, jumpa kebun tu, kebun buah topoh ada dalam kebun tu. Jadi dia pun berhenti situ, dia makan dah sebelah, dia bawa sebelah lagi, dia cari. Ditanya tuai kebun ni buah topoh ni ataupun buah lima ni hak siapa? Tuai ambil tengok, hak kebun ni. Jadi dia minta halal lah, pasal dia ni lapar telajak tak ada mikir, ambil mari makan. Tuai kebun kata, aku tak halal pada kamu, aku tak halal pada kamu. Syarat kalau nak buat ke halal boleh, mungkin nak menikah dengan anak perempuan. Mungkin nak menikah dengan anak perempuan, anak tino aku. Tapi anak tino tu ada syarat. Mata buta, telinga tuli, tangan kudung, kaki kudung, mulut bisu. Allah berat sekali. Buat apa sebelah makan. Tuan nikah dengan anak tino dia pula, hak tak cukup, anggota tu tak cukup. Tapi oleh kerana takwa, takut kepada Allah, nak beri maaf juga ke dia, maka dia sanggup menikah. Rekah dah menikah dengan anak perempuan tuai kebun tadi. Bawa menikah dia, buat masuk nak tidur. Bawa masuk di dalam rumah, dia lari tubik. Masuk dalam bilik dah, lari tubik. Tanya awak apa bercari tok tua dia. Mana ayah kata bini dia ni mata buta, mulut bisu, tangan kudung. Lepas tu telinga tuli, kaki kudung. Ni masuk comel sekali. Orang tina duduk dalam bilik ni comel sekali. Maka ayah dia tok tua kata, aku pera anak aku, mak dia pera dalam rumah. Hak aku nisbah mata buta kerana anak perempuan aku tak biasa tengok maksiat tu. Tak biasa tengok maksiat. Telinga tuli, tak biasa dengar lagu-lagu dahdung pun tak biasa dengar. Mulut bisu, tak biasa ngopak ke orang, tak biasa cerca ke orang, tak kata uduh ke orang. Itulah nasbah bisu. Tangan kudung, tak biasa ambil barang-barang orang. Kaki kudung, tak biasa berjalan tempat tak molek. Oh, Masya Allah. Tu orang dulu, saya anak. Masuklah tidur. Semalam main tidur, Allah Subhanahu Wa Taala jatuh benih lagi dah. Jatuh benih dengan isteri dia. Lepas tu dia pun berasa dah, orang ni mudah berasa kalau benih jatuh ni, kaedah dia orang tina dia nak jeluak, nak motoh, orang Allah. Dia pun tengok reti dah. Kata bini ni Allah dah. Pasal dia jadi raja. Dia pun cabut cicing dia seorang, tinggal ke bini dia. Kalau boleh anak, aku ni niat aku nak pergi Mekah. Aku kena pergi, tapi oleh kerana pok mu suruh menikah, aku menikah, aku duduk sini. Tapi kalau boleh anak, ni ambil cicing ni beri kepada anak. Dia pun tinggal pergi Mekah. Allah angkat derajat dia jadi wali Allah. Akhir sekali bini dia pun beranak, boleh anak jatuh, anak laki-laki. Besar anak dia dah 15, 19 tahun, 20 tahun beri cicing. So pergi cari ayah dia. Pergi cari Mekah, pergi cari ayah dia. Pergi cari, tunjuk cicing ni. Maka jumpa dengan Ibrahim Adham. Tengok cicing dia, anak dia. Hak dia tinggal ke bini dia. Dia sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim Adham. Akhir sekali dia peluk anak dia. Dia pun doa, ya Allah, jika hati aku ni jatuh cinta kepada anak aku kerana aku tinggal benih, dia beranak mari, dia besar dah. Lepas tu bimbang takut hati aku ni terpaut dengan dia, lupa padamu ya Allah. Kalau sekiranya aku lupa padamu dan ingatkan anak ni ya Allah, baik mu ambil nyawa dia lah ya Allah. Dalam peluk tu Allah mati anak dia tu. Bimbang takut lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, kita pun tuan-tuan kena niat seperti juga. Nah, gapo wak we kita terlupa pada Allah. Nah, kalau bini kita wak we terlupa pada Allah, we dia matilah. We dia mati. Jangan mati nak bini lain, jangan. Bini kalau niat nak bini lain, boleh hak lain, lupa ke Allah lebih lagi. Nah, ni secara malam Mekah pun lagi kelik dah tuan-tuan. Nah, kita tak ada buat latihan. Ni nak ayat mudah dekat-dekat sikit-sikit ya. Nah, sebab tu Nabi SAW tu cari agama ni kena cari ibu tuan-tuan. Cari ibu. Lepas tu Nabi banding ad-dunya mata'un. Dunia ni mata perhiasan, tidak ada harga di sisi Allah SWT. Nah, qul mata'ud dunya qalil, ya Muhammad katakanlah sesungguhnya kehidupan dunia ni qalil, sikit sangat. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itulah lebih baik bagi orang takwa. Dunia ni tidak ada harga. Lepas tu Nabi sebut pula ad-dunya mata'un, dunia ni mata perhiasan sikit dah. Lepas tu Allah buat perhiasan untuk nak tipu orang. Dunia ni untuk nak buat tipu. Inna dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia ni hulwatun, mana halwa, benda manis dunia ni. Bahawa kita suka manis ya. Lepas tu Nabi buh belakang pula khadiratun, khadirah, cantik, comel. Manis dah apa comel pula. Orang tak khabar kalau kita boleh makan manis tu tak khabar belakang ni. Jumpa manis pas putih wadakong. Bawa jumpa hok masa tu tahu ambil cari hak lain pula nak manis pula. Lama-lama habis seraga wadakong. Kalau jumpa manis pula tepung-tepung manis boleh makan. Tuak juga. Tak berhenti. Lama-lama temung kecil manis tu. Tu orang boleh makan manis. Pasal nak tinggal tak boleh. Dunia seperti juga Nabi kata hulwatun. Halwa manis. Lepas tu comel pula dah. Manis dah comel pula. Orang duk cari buah-buah tu cari hak comel ya. Buah dokong tu pilih hak besar dulu, hak comel dulu, mak teh serta hak kelabu-kelabu sikit kasih. Ambil hak comel dulu, makan habis. Lepas habis hak comel tu baru cari hak uduh. Dunia seperti tu orang duk cari. Lau kana libni Adam wadiyan min malin. Kalau bahasa anak cucu Tok Adam, Allah beri 2 cerung bukit min malin, daripada harta kekayaan dunia. Boleh dah dia 2 cerung bukit. Kalau duit 2 juta, labtagha salisan, nascaya dia kejar, dia usaha pula nak boleh 3 juta pula. Boleh 2 juta, nak 3 juta. Wala yamla'u jawfa bani Adam, tak akan penuh dalam mulut dan perut anak Adam. Builah dunia masuk banyak mana. Dia tidak sempat makan. Kita makan ni temung lauk kambing kau gapo sedap sebentar ya. Tambah. Akhir sekali dapat tekuk. Habis dah kena berhenti. Boleh puasa bukan? Orang duk suak nasi tu, boleh puasa dung bunyi geduk lah. Maka lauk tu duduk depan dia tak boleh dah kau orang lain. Kalau makan staleh. Heret mari dia belakang. No. Bapa makan kenyang, sudah makan tu roti pula. Ada roti payah mari makan roti pula. Melayu ni dia godai belakang. Tak seh kalau dia roti dia tak seh dan nasi. Tak seh. Kita Melayu ni habis nasi dah bawa roti pula. Melayu ni kuat. Pas makan habis roti pula tepung manis pula. Kuat tepung manis. Habis pula makan. Air cola ke, teh ke, tukar ali ke, kopi ke. Habis tu pula cendol pula, lokcong pula. Siapa nak masuk tak boleh dah. Duk tekuk tu duk dalam setengah, luar setengah, lik duk luar. Kena senar dengan batas. Penuh. Itu makan ni dunia. Manis secara mana, sedap secara mana pun orang makan sekat duk tekuk. Bila duk tekuk tu tak jadi tuk sedawa dah lah. Tuk sedawa dalam semaya. Allahu Akbar. Orang duk baca, kita duk main. Jadi tuk sedawa. Dunia hak kita boleh sekat tu. Makan ni. Tapi
Dunia hak ni Nabi kata tak cukup. Bui 10 rai, sumak masuk di tak cukup. Bui kerongkan lembu pula, habis kerongkan lembu. Itik pula, ayam pula, kayu pula. Kerongkan nego pula, kain pula. Gapo orang buat kerongkan? 2-30 kara sore-sore. Nak belaka kerongkan. Dia tak cukup. Wala yamla'u jawfa bani Adam, tak penuh dalam mulut dan perut anak Adam illa turab, melainkan tanah kubur baru dia cukup. Sekat tu je habis dunia. Lepas tu doa yak hani ni, doa yak hani ni pasal apa? Allah hantar kita bukan untuk dunia. Kalau kita nak amak dia tak cukup, sampai bila-bila pun tak cukup. Tapi Allah hantar kita tu dengan maksud agama. Agama. Nak beri kita usaha di atas agama. Nak beri boleh agama dalam kehidupan kita. Itu maksud Allah hantar kita. Sehingga Allah larang wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun. Mereka kamu kena jadi Islam dulu, sempurna dulu agama dalam kehidupan kamu, baru kamu mati. Ada ulama mengatakan jangan sekali-kali kamu berani mati. Kalau tidak Islam sempurna lagi, jangan berani mati. Kerana orang kita banyak berani mati. Semaya tak sempurna lagi, mati dah. Puasa tak sempurna, mati dah. Dakwah tak ada keluar lagi, 4 bulan mati dah. Raya ada tekuk dah. Duduk rumah sakit, raya ada tekuk. Orang pergi ziarah, waktu orang jabrik lagi, susu lagi. Orang tu nak makan tak boleh dah. Duk makan kalau baidu dah. Kalau duk makan kita buat pergi ziarah tu, orang nunggu ya makan. Orang jom tunggu bulan mari buat pelik di makan. Orang tunggu tu tak makan apa satu dah. Lepas tu dia duk teriak. Terus doa lah. Doa apa? Ambo ni kalau dia nak pergi dah 4 bulan, nak pergi dah 4 bulan. Nak pergi dah 40 hari. Tu dia duk doa, terus doa. Lepas tu ada orang sia sungguh 4 bulan 40. Tapi kebanyakan bos sia tak merkah tu tak mari dah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Allah kata mu kena nafkah kalau boleh di masa mu hidup ni lah. Kalau mu nak belanja, mu nak buat amal, nak cari agama wis sempurna di masa ni. Jangan nanti nak mati. Karena banyak orang bila nak mati, gapo dia kata? Fayaqula. Maka berkatalah dia orang nak mati tadi. Bawa mari siapa dia nampak dah. Kaki sejuk dah. Kaki tu sejuk dah, mata kelabu dah. Duk nampak kau nak mati dah, tunggu nak wasiat dah. Maka dia pun kata, fayaqula. Rabbi, wahai Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak ya Allah kalau hundur sikit, jangan mati lagi lah ni, tunggu sikit. Tu orang nak minta nak sempurna gapo tu kan. Allah malaikat tanya, Allah pun tanya, nak buat gapo? Mu tak say mati lagi. Sedangkan aku ikat siap dah. Likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat tu ada ajal dia, ada masa dia. Bila mari ajal dia kena jumpa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal tu siapa, masa siapa, nak mati dulu pun tak boleh, nak mati ke dia pun tak boleh. Allah ikat siap. Pas ni mau minta apa? Tidakkah mau mari dah ni? Umur aku bagi dah kepada kamu. 60 tahun seorang, 70 tahun seorang. Ada 40, ada 50. Macam-macam aku bagi. Pas mau minta apa lagi? Tak say mati lagi. Dulu sikit. Ya Allah, nak buat gapo? Nak buat kebun lagi. Nak menega lagi. Doa ya Allah, doa. Fa'asaddaqa. Maka sesungguhnya aku nak sedekah habis dah ya Allah. Harta aku ni aku tak tahu sikit pun. Wis sedekah habis dah. Pasal dia tahu dah. Orang nak mari ambil dah. Kalau dia tak sedekah, rumah dia kalau boleh sedekah dia nak sedekah. Bini dia tu kalau boleh tubik daripada rumah tu. Pergi lain, dicari basah-basah. Kalau ada orang jatuh malam mari minta, ambil lah. Tak ada dah. Dia nampak dah. Pasal apa orang duk ayak dah. Bila dia mati, dia mati, dia tak ada sedekah, maka habis harta dia orang buat kata. Anak jatuh 2 bagian, anak tina 1 bagian. Bahawa waris pakat mari, pakat berebut harta.
Pas bini pula bila habis hadah dia 4 bulan 10 hari tu lelaki mati. Nah, orang piku wahnya angin buat mari 2 butir. Mari ikut tabah ni ikut tabah. Mari ikut tabah lakoh mari siapa golok buat mari nyo angin 2 butir. Dah. Di mana waktu hak rumah besar tadi. Waktu hak rumah besar, motor banyak, kakah mah banyak, kereta molek, kebun luah, piku mari 2 butir nyo angin. Waktu apa? Aku terima nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut 2 butirnya kokok habis lah ke dia. Nah, tak ada tinggal apa satu, kokok habis. Pas ke katil, pas ke rumah, lemari, motor, kereta, habis tukar dengan nyo angin 2 butir. Sebab tu dia kata tu, fa as-saddaqah. Ya Allah, kalau boleh aku nak sedekah aku habis. Mutu-mutu kereta gapo hak dah aku nak bui habis. Syarat jangan bui mati lagi. Yang kedua, wa akum minas salihin. Kalau boleh ya Allah, mudah-mudahan aku ni boleh buat amal soleh. Supaya hak mung ya Allah. Supaya hak mung ata nabi mari. Nah, suruh orang perempuan buat amal solehah, orang laki-laki jaga amal soleh. Kalau boleh ya Allah, wa akum minas salihin. Allah pun kata, nah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nah, kalau kira Allah bui tu memang dia tak bui dah bila sampai ajal. Allah potong dah. Dia tak bui dah hubung ajal tu bui panjang lagi dah. Nah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Nah, kerana orang ni kebanyakan masa tu ya dia dak ayat nak sedekah, nak gapo, nak mati saat ni. Sia sungguh tak mati lagi. Oh, pula takut. Jangan kata nak sedekah habis harta dia. Orang minta 100 kok kopi lagi. 10 kok dia tak boleh lagi, duk gagal. Poket. Nah, cari peti-peti, cari orang parti minta sedekah. Tak tengok langsung poket alik atas ni. Ada berapa, tak tengok. Kenapa hak ni untuk karaoke? Untuk kedai-kedai, untuk nak beli. Cari sekali bawah tepuk-tepuk. Kalau ada, beri. Kalau tak ada, kalau jabir pergi kot lain dulu. Tak beri kan? Itu kopi manusia. Nah. Macam mana kalau sekiranya Allah bagi? Allah tak bagi. Yang kedua pula, bubuh dalam Quran. Malam ni tu malam Jumaat. Banyak tu imam pak kita ni baca surah Sejadah. Nah, dalam surah Sejadah tu jadi pengajaran bagi setiap orang. Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Jikalaulah orang-orang mujrim ni, orang berdosa. Nah, orang-orang berdosa ni, walau tara idzil mujrimun. Jikalau engkau lihat, tengok orang mujrim, orang yang berdosa, tak ada buat persiapan agama. Orang kafir itu suku dah. Ni orang Islam tapi tak ada buat persiapan agama. Bawa mari masuk dalam kubur, dia iling kepala. Naki suruh usim 'inda rabbihim. Golek kepala dia, iling kepala depan Allah. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia minta serupa ke tak dengan hak nak mati tadi? Serupa tu. Pasal apa? Dia duduk dalam kubur ni habis dah. Allah potong habis dah. Dia iling kepala tu kerana menyesal. Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Menyesal itulah dia minta nak balik. Minta dengan Allah nak kelik. Orang menyesal atas dunia ni banyak menyesal. Atas dunia menyesal tak ada buat kerja, menyesal tak ada boleh duit, menyesal duit covid baru ni mari tak ada boleh, menyesal duk minta lagi mari semula lah covid, mari semula lah nak boleh pasal menyesal hak baru ni tak boleh. Setengah orang bini nikah, Nabi kata 25 tahun kalau boleh kahwin oleh kamu. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Karena kahwin tu datang harta. Mu jangan bimbang kata tak ada harta kerana kahwin. Orang buat tak boleh kahwin 25 takut nak pergi bini tak boleh. Lah ni pergi seorang pun tak boleh. Mu jangan mu syirik dengan Allah. Mu kena kahwin. Pasal apa? Tazawwajun nisa. Sesungguhnya kahwin dengan perempuan tadi.
fa innahunna ya'tina bil mal, maka sesungguhnya dia datangkan harta tambah hak dia suku, hak mung suku. Mung anak 2 orang ada dia harta kamu 2 orang rezeki dia. Kalau mung anak 20 Allah beri 20 rezeki dia suku. Tak sakut paut dengan kamu. Tak sah duk buat perancangan keluarga lah. Takut sesok anak kena 2 orang 3 orang. Nak anak ramai takut tak ada yang ngaji. Tu orang syirik dengan Allah dah tu. Lepas tu orang menyesal juga. Lepas umur lebih banyak dah, gigi pun tinggal dah, cabut dah, tinggal 2 potong gigi baru nak bini. Bapa boleh bini pula, Allah tidur semalam 2 malam tak pakai oyak korang dah lah dia. Allah menyesalnya aku tak bini masa 25. Mari bini masa 40, 50. Ada juga menyesal. Ada orang menyesal masuk bilik mandi. Pakai kais seher nak mandi. Nak mandi bos sabung, kais seher, gonyoh sabung, gonyoh ke perut tu bucik selajak. Tengok perut juga, Allah menyesalnya aku makan banyak selajak. Lemuk banyak, air batu lagi tak sih dah ya Allah. Makan banyak, nak makan sikit, nak makan air panas, nak makan air serah lah, nak kurang perut sikit. Dia menyesal dalam jamber, dalam bilik mandi, menyesal juga. Tapi sebentar je manusia ni menyesal. Bawa tubik bilik mandi pakai molek mari masjid, orang sebelah lembu, daging lembu tu nasi minyak ke dia dulu tu. Terlupa dah, perut bucik tadi dia terlupa. Ini manusia menyesal. Tapi hak nu menyesal sungguh. Hak Nabi kata nu menyesal sungguh dalam kubur. Walau tara izil mujrimun. Kisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia golek juga kepala menyesal. Golek kepala dia. Dia gapo dia minta dengan Allah. Rabbana wahai Tuhan kami. Farji'na, tolonglah ya Allah, atalah klik mai semula ke dunia. Farji'na. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ini kami lihat dah, kami dengar dah. Farji'na, atalah klik semula ke dunia. Nak buat gapo? Allah tanya. Tidak kamu mari ke dunia dah. Mu nak mari sini akhirat. Aku atas Nabi lagi, Rasul lagi. So mari usaha tahu agama. Tiba-tiba mu mari sini baru minta nak klik. Mu nak klik menanai lagi ke? Buat kebun lagi, nego lagi. Dah ya Allah. Nak amal salihan, nak buat saja. Amal salih saja ya Allah. Inna muqinun, karena hari ini kami yakin dah. Semua benda-benda tak ditolong sekarang habuk. Ada rumah ke, ada kebun ke, ada harta ke, pangkat ke. Tak ditolong dah. Pasal situ Allah bagi tahu dah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada guna lagi oleh harta dia, pangkat dia, hari itu tak boleh guna. Nak tolong tak boleh. Anak-anak pun nak tolong tak boleh dah. Melainkan orang kembali pada Allah, bawa iman, bawa aman. Itu tak boleh tolong dia. Sebab tu dia minta dengan Allah nak balik. Tapi boleh balik tak tuan-tuan? Ada berapa orang dalam ni tuan-tuan? Kapung tuan-tuan, banyak boleh klik duduk semula dengan bini. Ada ke tak? Berita mana tuan-tuan? Dalam radio, dalam televisi. Kata orang mati dah, tanah siap dah, klik mari semula duduk dengan bini dia semula, duduk dengan tok laki dia semula. Ada ke tak? Tapi ada dalam hayatus sahabat tulis. Satu orang laki-laki sahabat, bini perut besar, bini dia perut besar. Orang tazkir keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun keluar tubik rumah dia minta doa dengan Allah. Ya Allah, peliharakanlah anak aku ya Allah. Pasal apa dia tinggal bini dia perut besar. Saya anak dia je. Dia nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, peliharakanlah anak aku ya Allah. Terlupa suruh pelihara bini dia. Dia minta doa pelihara anak. Pelihara anak. Dia pergi keluar. Duduk beberapa bulan, klik mari. Pergi rumah dia, klik rumah dia, koci, rumah koci. Orang kata tak ada dah, bini mu mati dah. Bini mati dah. Perut besar tadi mati. Dia pergi cari ke email, pergi cari, tanya-tanya mana kubur duduk mana. Orang pergi tunjuk kubur ke dia. Ditunjuk kubur dia. Lepas tu dia tahu dah tempat kubur situ. Dia paling daripada kubur tadi, maka bunyi suara budak duk teriak. Panggil dia, suruh mai ambil budak dari kubur.
Maka dia buka kubur kok no Arab, Pakistan, India tu dia katuk dengan, dia tudung dengan batu besar dia tudung. Dia pun buka tudung tu, nampak anak duk atas dada ibu dia, duk pek lagi tu. Nah, tapi Allah suruh dia ambil balik. Tapi mak tu mati dah. Tapi Allah jaga lagi anak dia tu. Ibu mati pun dia boleh susu lagi dalam kubur tu. Wak balik anak dia di rumah, anak hidup. Pasal apa? Dia terlupa nak doa untuk bini dia. Dia doa kepada Allah, ya Allah tolong peliharakanlah, jagakanlah anak aku dalam perut bini aku ya Allah. Maka Allah terima doa orang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, anak dalam kubur mati dah pun Allah jaga lagi. Tu besar keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahak lain pada tu tak ada. Orang mati kan mati dah, habis. Nah, dua tepat, pasal tu tepat lagi. Nah, orang-orang ni juga di hari akhirat esok. Nah, bila dia sapa di hari akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala perintah bagi tahu dalam Al-Quranul Karim. Nah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Siapa lari daripada peringatan aku ni bukan nak zalim manusia dak. Aku nak bui agama aku atas nabi lagi, rasul lagi, kitab lagi, pendakwah lagi. Mari oyak kata-kata tepat suruh ambil agama. Kerana agama ni lah penting. Jangan hidup mabuk dengan dunia. Tiba-tiba fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Orang ni dia lari, dia tinggal lari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak dia buat amal agama. Maka Allah bagi dia kehidupan dhanka, sepi, susah dalam dunia. Kaya kada orang nak kaya tadi tu. Dia tak akan jumpa dengan kaya dengan senang, tu nama je. Kalau orang tu kaya sungguh dengan kaya dia boleh senang, tak ada orang bunuh diri tu. Hari ni berapa ribu sehari-hari. Dalam Thailand sendiri tu berapa ratus sehari orang bunuh diri tu. Dalam Jepun berapa banyak orang bunuh diri. Tu semua orang kaya-kaya belakang tu. Orang senang. Pasal apa? Tak ada senang dalam dunia dengan sebab harta ke, pangkat ke, kebun ke, tak ada. Allah beri senang dengan amalan agama je tu. Dalam agama ada sakinah, ada rahmat, ada nusratullah, ada berkat, ada izzah, ada kemuliaan duduk dalam agama. Sebab tu Allah beri agama saja. Hak lain tak ada. Tak ada senang. Dhanka. Lepas tu hari akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari akhirat esok pada mahsyar Allah himpun dia pula pada mahsyar a'ma. Dua mata dia Allah jadi buta pula. Buta mata. Qala, dia panggil Allah pula. Rabbi, wahai Tuhan kami, lima hasyartani a'ma. Wa apa ya Allah membui aku sini buta. Wa qad kuntu basira. Aku duduk dunia aku celak, aku nampak. Qala, Allah pun jawab. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Hamba-ku, tidakkah mung duduk dunia mung tahu mung celak mung nampak? Tidakkah bila mung masa mung duduk dunia aku atas ayat aku pada kamu, aku atas nabi pada kamu, rasul pada kamu, aku atas kitab pada kamu, Quran pada kamu, aku atas pendakwah pada kamu, pergi rumah-rumah, pergi duk anjuk, marilah pergi dakwah, marilah pergi masturah. Usaha dulu. Pasal usaha agama nak boleh kena dengan usaha. Fanasitaha. Tiba-tiba membuat lupa tu saya kata. Membuat lupa. Orang duk mari ajak tu pun membuat lupa lagi. Quran mari bagi tahu membuat lupa lagi. Wa kadzalikal yauma tunsa. Oleh kerana tu hari ni, hamba-ku, aku pun buat lupa kata kepada kamu. Allah tidak maha lupa tu tuan. Tidak lupa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan lupa. Tapi Allah buat lupa orang tadi duduk dalam mata buta tu kerana dia buat lupa kepada agama Allah masa duduk dalam dunia. Wa kadzalikal yauma tunsa. Nabi bagi tahu Allah wala lupa selama mana 50,000 tahun dia duduk dalam keadaan buta tu. Buta saja 50,000 tahun. Tak ada gapo tu tuan. Duit tak ada ke? Ada. Pangkat tak ada? Ada. Tak ada agama. Kelik tak ada bawa agama tu. Atau dia jadi buta di hari akhirat. Esok-esok. Pasal lagi pula dalam Quran juga Allah sebut ikhsa'u fiha
Bila Allah sebut ni fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, kerana dua golongan ya di hari akhirat esok. Satu golongan akan di syurga. Siapa dia orang ada iman, ada amal, ada agama boleh di syurga. Wa fariqum fis sa'ir, dan satu golongan akan di neraka jahanam. Sa'ir yang menyala-nyala. Nah, akan di neraka. Lepas tu wa bainahuma hijab. Dua-dua golongan ni ada hijab, ada dinding. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sengaja nak bui orang neraka ni sakit lagi, maka Allah suruh hijab tu naik, dinding antara dua belah neraka dengan syurga. Wa bainahuma hijab, akid dinding tu naik, maka boleh nampaklah ahli syurga nampak ahli syurga, neraka ahli neraka nampak ahli syurga. Bahawa ahli neraka dia tengok ni Allah bui sakit lagi. Sebab tu Nabi kata kalau mau buat makan ni, builah buat makan ni lebih, bui orang tepi rumah kamu, lauk-lauk kata kuah-kuah, kalau tak ada lauk bui kuah. Jangan bui berasak saja makan ni. Dia rumah dia tak beli tak boleh. Dia orang miskin, dia orang susah. Nah, dia miskin dah, azab besar. Lepas tu dia bau sedap rumah orang lain pula. Bertambah lagi azab tu. Ahli neraka seperti tu, dia neraka dah, tu azab dah, tapi Allah pisah hakik dinding naik. Bui dia nampak ahli syurga. Subhanallah, ahli syurga. Tajri min tahtil anhar, air-air yang berlari dalam tu sungai, arak, susu, madu, air bersih, air tawar. Fi sidrin maqdud, boleh makan buah dara, satu-satu buah dara, 72 rasa duduk dalam tu. Walahni khairin mimma yashahun, boleh makan daging burung pula. Hak dada besar-besar jatuh mari makan. Burung tu pun duduk dua-dua, tina jatuh duduk atas ni. Hari akhirat Allah buat tina jatuh duduk atas ni. Pas orang nak makan semua pilih hak jatuh besar-besar. Mereka tu guru dala ya kata. Mung nak makan ayam jatuh jangan makanlah. Walaupun dada dia besar molek jangan makan. Mung pilihlah ayam tina sembelih makan. Buat apa? Kerana ayam jatuh ni dia buat jasa dengan Allah. Dia kukuk malam-malam pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3 dia kukuk. Sora tu daripada aras mari. Malaikat bawa mari sora. Ayat jatuh tu nampak. Pukul 2 sora tu mari. Wahai hamba Allah, pukul 12 lebih-lebih. Nisful lail. Sora tu mari. Wahai hamba Allah, bangunlah ibadat kepada Allah. Ni orang duk buat mana saat duk suruh buat amalan malam-malam daripada pukul 12 bangunlah, pukul 2, pukul 3, pukul 4 bangun malam. Pasal sora ni mari. Imam Ghazali kata bawah aras dia mari. Dia panggil hamba Allah lepas pada pukul 12 bangun dah. Yang banyak nama abidin, nama orang ibadat kepada Allah. Bangunlah. Maka bangun satu golongan semaya buat ibadat. Pas yang kedua pula sora mari pula pukul 2. Mari panggil pula wahai hamba Allah yang nama qanitin, orang yang banyak taat pada Allah, bangunlah. Maka pukul 2 ada orang bangun pula. Sora tu mari pula pukul 4 pula mari. Wahai hamba Allah yang nama mustaghfirin, orang yang banyak istighfar kepada Allah, sudah semaya istighfar sampai waktu subuh. Bangunlah. Maka bangun pula satu golongan 3:30 pukul 4 sampai waktu subuh. Bawa masuk waktu subuh ayat kukuk habis dah. Pukul 12 ayat perhati tengok. 12 ayat kukuk lalu dah. Pukul 2 dia kukuk, pukul 3, pukul 4 dia kukuk. Sampai pukul 5 waktu subuh, semua ayat tu kukuk belaka dah. Pasara tu pun mari yang keempat. Wahai hamba Allah, bangunlah yang nama ghafilin, hamba Allah yang lalai, lupa. Makan rezeki Allah banyak, nasi banyak, malam-malam makan sampai kenyang, nikmat-nikmat Allah bagi, tapi tidur tahajud pun tak bangun. Malaikat terpanggil apa? Ghafilin, orang yang lalai, lupa pada nikmat Allah. Ayat kukuk baru, ayat apa? Orang bel baru bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kitab Syekh Daud kata siapa dia tidur lagi, masa orang azan dia tidur lagi, heretkan selimut pula tidur. Maka orang tu ketika tu dia tidur selimut dengan kain yang dibuat daripada kulit babi tu. Ni dalam kitab Syekh Daud ada tulis. Hari ni tuan-tuan, ayat tu dia nampak kita ni berkat ayat. Sebab tu Tok Guru Dala Haji Abdul Rahman kata mu jangan sembelih lah.
ayah jatuh jangan sembelih. Mu nak sembelih ayah tino. Pasal apa dia buat jatuh? Kalau mu nak juga tak dikelih ayah jatuh berapa titik IDU nak makan juga, nak buat tumjam, nak buat patpik makan. Mungkin cari orang yang tak semaya tahajud tu sembelih dia makan. Buat patpik orang tak semaya tahajud sembelih dia pakak makan. Buat tumjam pakak jamu makan. Pasal apa? Dia dengan ayah tu baik ayah lagi. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang ni bila masuk Allah Subhanahu Wa Taala akid hijab tu naik, maka dia tengok subhanallah, orang ahli syurga makan pilih. Ni Allah bagi pilih burung hak jatuh, kata dada dia besar. Nak makan hak mana? Malaikat tanya, tunjuk nak makan hak ni. Jatuh bok turun, masuk tiap. Nak makan patpik boleh, nak makan goreng boleh, nak makan bakar boleh. Burung tu jatuh turun. Pas masuk sendiri, mari duduk depan. Pinggir duduk depan. Pas bawa nak jamuh, nak suak je. Burung tu terbang sendiri, masuk dalam mulut tu. Dah, pas waktu bik tulen, hipun tak situ. Tulen, pasal tung sapoh tak ada. Tulen burung tadi waktu tak situ, makan habis ekor. Sore makan habis ekor. Dah, duduk mamah. Bini dia duduk atas, duduk tengok. Orang duduk makan tu laki dia. Duduk mamah. Pas bawa burung tu, tulen tu tumbuh bulu, tumbuh kulit, tumbuh sayap, terbang naik, duduk kat bini dia semula. Bini dia tanya, bala mana abang bala mana ahli syurga duk makan, duk mamah, duk kerak macam-macam, duk buat sakit tak mana abang. Lalu tu laki dia burung hak jatuh tadi jawab, orang ahli syurga makan aku tadi lebih sedap daripada aku jimuk dengan mung lagi. Tu ahli syurga. Sebab tu teriuk bila hijab tu akhir naik, wanada ashabun nari ashabal jannah. Menangislah, teriuklah oleh orang neraka tadi. Gapo dia kata? Hei ashabal jannah, ahli syurga, an afidhu alaina minal ma'. Tolonglah kalau boleh Allah kata air kat aku. Mung air mana? Aku nak makan air. Allah wi makan gapo? Habib. Air nanuh, air darah, air gelegok, air minyak, hak gelegok wi aku makan. Bahawa aku nak makan buah kayu, nampak mu makan, aku minta buah kayu, maka Allah suruh aku makan gapo? Inna syajarata zaqum, buah zaqum, makan ni ta'amul asim, makan ni untuk orang berdosa, tak ada wakli agama, tak ada usaha agama. Kal muhli yaghli fil butun, bila makan masuk dalam butun, dalam perut, kaghadil hamim, gelegok, mendidih serupa dengan air panas gelegok dalam puyuk. Putus habis, orang-orang takar-takar hati putus habis, tapi tak mati dah saudara. Tolonglah au mimma razaqakumullah, ataupun rezeki yang Allah bagi kepada kamu, hei ahli syurga. Lepas tak apa, mu tak boleh bui kat aku dengan tangan. Lepas anjing buruk belakang tak apa. Atu hina setara tu di hari akhirat esok. Bagapo ahli syurga jawab? Qalu, Allah suruh ahli syurga jawab, inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Tak ada Allah lah ahli neraka. Mung kata bini aku tu laki pok anak, mung minta dengan aku makan ni bukan aku tak boleh bui, minum ni bukan aku tak boleh bui, tapi inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Hari ni Allah haram tak saya bui ambil air dan minum ni, makan ni kepada kamu. Apa? 'Alal kafirin. Hari ni munduk atas jalan orang ke kafir belaka dah. Tukar dia jadi kafir di akhirat. Apa jadi kafir? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Karena dia masa duduk atas dunia, dia ambil juga agama, tapi ambil agama wak main-main. Wak senda-senda atas agama. Tak apalah, kerja dulu semaya ke dia tak apa. Basuh dulu semaya ke dia tak apa. Makan nasi ui kenyai dulu semaya lewat pun tak apa. Nego dulu dah semaya lewat pun tak apa. Lebih lagi tak kena mari masjid pun tak apa. Ini orang-orang duk bagi kepentingan kepada dunia ni tuan-tuan. Dah di hari akhirat esok maka dia duduk dalam keadaan susah. Yang kelima tempat penghabisan. Dah Allah kata gapo? Ikhsa'u fiha. Hei ahli neraka, senyap. Jangan mari kecek dengan aku. Maulana Tariq Jamil kata ikhsa'u fiha, supaya orang kata kanying.
Kalau orang kecek dengan anjing, kalau anjing nak mari, nak marah ke anjing, dia kata gapo? Cis. Tu seperti Allah kata ikhsa'u fiha. Supaya orang kata ke anjing, cis. Gilah, gih. Wala tukallimun. Mu tak usah mari kecek dengan aku, Tuhan kata. Boleh panggil aku, cukup dah. Allah dia murah sungguh tuan-tuan. Tapi kalau Allah marah tuan-tuan, tak ada tempat nak duduk tuan-tuan. Orang itu tadi bila Allah kata begitu, dia nak pergi mana? Wa qala fin nar, berkatalah ahli neraka tadi, li khazanati jahannam, pergi cari malaikat Malik Zabaniyah, hok jaga neraka jahannam. Ud'u rabbakum, Malik Zabaniyah, ud'u rabbakum. Dia tak kata dah ud'u rabbana, tak kata dah. Ud'u rabbakum, Malik Zabaniyah, doalah dengan Tuhan kamu. Gapo musuh aku minta? Su minta doa dengan Tuhan gapo? Yukhaffif 'anna yawman minal azab. Tolong minta dengan Allah, buya Allah ringan pada aku sehari ya. Yawman sehari ya minal azab. Buya Allah ringan azab ya. Belalah tak waktu bik neraka tak apa. Tapi buya Allah ringan sikit azab, minta sehari ya. Qalu, jawab mereka tadi, awalam ta'tikum rusulukum. Tidakkah datang kepada kamu masa munduk dunia Rasul datang kepada kamu bil bayyinat, dengan kenyataan, dengan terang-terang sudah datang Rasul pada kamu, kitab pun pada kamu, pendakwah pun mari. Qalu bala, dia pun jawab bahkan sungguh, mari sungguh, dakwah mari di rumah, mari cari. Tapi nusuk 7 telaga pun ada tuan. Orang 7 telaga. Dakwah pergi kot belakang, jumpa duk gerak tali timur tu duk gerak, kita tengok duk dalam telaga tu, lari ke dakwah. Lepas tu dakwah pergi rumah khususi pula, ada setengah tabir dia tinggi. Tabir rumah tu tinggi, nampak kaki jalan. Dakwah tu duk perhati dah. Nampak kaki dia jalan lagi masuk dalam bilik. Pahanuk bini mari oyak, kata abang dia tak ada. Oyak pada dia abang dia tak ada. Dakwah tu pun sidik juga. Dakwah kata semula kak, tolong oyaklah ke abang, kalau dia tak ada gimana pergi Kedah, tolong bawa kaki pergi kata. Pasal saat ni baru nampak kaki jalan. Lari ke dakwah. Lepas tu tuan-tuan dan saudara yang mulia, dengan malaikat Zabaniyah pun dia tak boleh dah, habis dah. Tu kena kekal, kalau dia tak ada iman kekal selama-lama dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Pas kalau sekiranya ada iman, dia kena duduk dalam neraka. Kalau sekiranya dia buat main-main dengan agama, dia buat main-main dengan agama, kena duduk dalam neraka jahanam. Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi agama pada kita, nak suruh kita selamat dunia dan juga akhirat. Pas agama mari ni kena usaha dengan iman tuan-tuan. Pas iman kena usaha dengan dakwah. Iman kita kena usaha dengan dakwah. Kalau tak ada dakwah, iman kita dia akan jatuh turun. Al-iman yazid wa yanqus. Imam Bukhari kata iman dia naik dan dia turun. Cuba tuan-tuan hak ada dah ni. Siapa biasa keluar 4 bulan 40 tuan-tuan, cuba kit tangan tu. Hak biasa keluar tuan-tuan, biasa keluar 4 bulan 40 hari, masya-Allah. Semua lebih kurang dah keluar 500 orang, 700-800 orang ada. Biasa keluar 40. Tuan-tuan berhenti dakwah. Jangan buat dakwah tu. Berhenti hari ni, jangan buat dakwah. Jangan keluar. Jangan keluar dakwah. Gapo jadi tu? Dia pergi sendiri ya. Bila berhenti dakwah. Semaya gada. Zikir gada, taklim gada, janggut pun gada lagi. Bah bini kita hok pakai telefon itu pun gada lagi tu. Dah berhenti dakwah. Mastura dulu daripada golok, nusuk sampai ke sukiring. Kok ceming-ceming rasa tu orang tino. Halih lembu pun dengan ikan. Motong tak motong, mereka israk baru motong. Kuat orang tino. Cina golok ni pergi Kedah, tak ada kain ikan, tak ada. Habisnya borong dia orang. Kain ikan, pakat buat mastura. Golok dulu hari Selasa, tiap-tiap minggu. Hari Selasa mastura, seminggu sekali. Orang 700-800 ribu orang mastura. Mari bangun ni mastura golok. Lepas tu berhenti buat masing-masing. Lepas tu berhenti dakwah. Lama-lama mastura pun tak keluar. Orang Tino pun tak keluar.
kain teh habis. Lah ni Cina duk tanya mana dah orang duk beli kain teh dulu duk mana. Tak ada orang beli dah kain teh. Pahak ada dah kain teh hak pakai tu pun tak ada dah. Duk dalam mari dah, susun-susun duk dalam mari dah. Bila bunyi mastura awak mana kapung Sukirin ke, nah, mana-mana tempat orang buat tabar ke, golok ke buat, oh carilah, pakat cari mastura tu. Baru ni hak kita tasik 3,000 lebih. Pakat cari kain teh dalam lemari. Kebah-kebah tu bik telur serumuk penuh dalam tu. Telur serumuk dah duduk dalam kain teh. Berhenti dakwah. Pas gapo jadi? Gadah habis. Pas orang Sukirin siapa loni tuan-tuan. Acu pergi kedai pagi. Tempat mastura tak ada dah. Duk jual serai ya, dengan kuah. Serai kuah halio. Nah, hak duk jual kedai pagi tu semua mastura berlaku. Semua mastura hak zaman dulu berlaku. Nah, bila berhenti dakwah tak ada. Pas kita pun laki-laki tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhenti dakwah habis. Sebab tu dakwah tak boleh berhenti. Dakwah Allah Subhanahu wa taala suruh buat secara mana? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Ya Muhammad, kamu buat dakwah kerana sibuk. Bui sibuk dengan dakwah. Kerana dakwah ni supaya berenang dalam air. Orang berenang berhenti tak boleh. Berhenti bila lemah. Dakwah begitu juga kena buat supaya orang berenang. Berhenti tak boleh. Kena tambah sokmo. Berenang tu mula-mula dengan tangannya. Buat sekali dengan kaki lagi, dengan tangan lagi, dengan kepala lagi, dengan tubuh lagi. Pasal apa? Nak selamat daripada setelah. Kena tambah lagi ring dia. Kerana berenang tu jauh. Dakwah seperti juga. Bukan 3 hari dah. Kena tambah lagi. Tambah lagi. 3 hari jadi 9 hari. Mastura 3 hari jadi 9 hari. 40 jadi 4 bulan. 24 jam kena mari lagi. Merkah kena mari lagi. Tasik kena pergi lagi. Merkah Jalan kena pergi lagi. Ada mesyuarat lagi. Kalau India buka nak pergi India lagi. Gocok juga. Kocok juga. Jangan berhenti. Kalau berhenti bukan selai dalam air dakwah. Dakwah ke selai dalam maksiat tu. Hari ni belai-belai dakwah pun kita selai dah dalam telefon telanjang tu. Ni belai-belai dah buat dakwah dah. Nah, banyak mana kerkun-kerkun tu. Kerana dakwah, lemuh dakwah lah. Orang tinggal semaya jemaah, orang tinggal zikir, tinggal taklim, tinggal amalan agama dengan sebab dakwah. Pas bini ni turut laki ya. Allah beri sifat dah. Kerana dia ni, aku tengok dalam sejarah. Allah ambil tulai rusuk Nabi Adam AS. Buat orang tino, buat orang perempuan. Aku gagal tengok tu alik kiri ni. Tak ada so ni, tulai rusuk ni. Allah cabut tubik, buat orang perempuan. Pas orang perempuan ni dia belok duk gitu. Sebab tu Nabi kata, fattaqud dunya wattaqun nisa. Mungkin kena takut pada dunia dan kena takut pada orang tino, orang perempuan. Nah, mungkin kena takut. Apa dia belok? Kalau mung tak betul dia belok dengan gitu sampai bila. Kalau mung betul dengan keras dia patah. Betul dia dengan sikit-sikit layung api, boh tali, wak pergi tempat taklim dulu, wak pergi mastura, wak pergi keluar 3 hari, wak pergi keluar 9 hari, wak mari tempat mastura malam merkah, wak pergi dia jalan khidmat seminggu, wak pergi sikit-sikit. Lama-lama tu dia betul, dia boleh jaga tu laki dia pula tu. Hak belok tadi, tulai belok tadilah boleh jaga tok laki dia. Bila dia jadi perempuan solehah, dia akan ingat ke tok laki abang semaya, buat apa abang tak pergi lagi orang bed dah. Dia akan ingat tok laki dia semaya jemaah, abang gua nak isyraq tak semaya abang, gua nak duha tak semaya hari ni abang, gua nak tahajud semalam tak bangun abang, gua nak 3 hari cukup dah abang tak pergi lagi, gua nak malam merkah abang lari kelik rumah lagi. Dia akan ingat kepada tok laki dia. Bila dia betul tu tuan, tok laki dia boleh manfaat. Hari ni kita tak ada betul isteri kita. Bila tak ada betul, dia turut tok laki. Orang Tino, kalau tok laki dia jual roti tu tuan, Bangladesh, Burma jual roti, dia bukus roti. Kalau jual kayu, dia kani kayu. Kalau jual puk gerak, dia buat banci. Kalau jual bagai kosang, habis ni duduk di meja buat dah terima duit, ambil duit. Tok laki jual ikan, boh dalam kereta kabak, pusing dalam kampung. Bini dia cotek duduk di belakang tu kereta kabak. Neje, lapan je duduk dalam tu, jambai pun tak ada tu. Orang Tino ni boleh turut tok laki dia. Bahkan kalau tok laki dakwah, Masya Allah, orang Tino jadi dakwah. Sahabat teriuk. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas menangis. Bini tanya abang teriuk apa?
Abang teriak apa? Kerana agama. Abang mung teriak apa? Abang teriak pun kerana agama. Dia bini ni boleh turut tok laki tu tak? Bakal tok laki dia bawa molek. Nah, bini pun akan jadi molek. Sebab tu ayat pertama iman Allah beri pada orang jatuh dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu. Kita ni orang jatuh kena jaga dulu. Kita orang beriman jaga diri kita dulu. Amalan kena jaga, semaya kena jaga, akhlak kena jaga, Quran kena jaga, taklim kena jaga, ibadat dalam rumah kena jaga. Cukup. Baru yang kedua mari, wa ahlikum nara, dan jagalah ahli kamu daripada api neraka Jahannam. Bahkan orang jatuh tak jaga molek tuan-tuan, bini habis tuan-tuan. Satu orang perempuan boleh rembah masuk neraka Jahannam. Mufti Zainal Abidin kata 4 orang laki-laki akan masuk neraka Jahannam. Lama satu pok dia kerana tak jaga anak perempuan dengan molek. Tu pohon doa ayat tadi. Nikah bui kat orang habis dah darah. Kita menikah bui kat orang. Nah, tak jaga anak perempuan dia molek, amalan agama tak jaga, dia akan heret pok masuk neraka Jahannam. Yang kedua tu laki dia, kalau tak jaga bini dia dengan molek, maka bini akan heret tu laki dia masuk neraka Jahannam. Yang ketiga tu laki tak ada, pok tak ada, adik-beradik dia pula, kalau tak jaga adik-beradik laki-laki, hak jatuh tak jaga adik-beradik perempuan dia, maka perempuan adik-beradik perempuan akan heret adik-beradik laki-laki masuk neraka. Yang keempat anak laki-laki, pok tak ada, tu laki tak ada, adik-beradik jatuh tak ada anak jatuh. Anak jatuh tak jaga mak dia dengan molek. Duk minta duit saja, tak ada bawa ibu dia. Sebab tu mastura ni boleh bawa anak-anak, boleh bawa mak dia keluar. Kerana kena jaga mak dia. Bila ibu bapa pok tak ada, dia kena jaga. Kalau dia tak jaga, dia akan heret anak jatuh dia masuk neraka Jahannam. Pak laki-laki akan masuk neraka Jahannam. Pok dia, tok laki dia, adik-beradik laki-laki dan anak laki-laki. Sebab tu tuan-tuan, orang perempuan ni harga mahal. Harga mahal. Dia manfaat. Tuan-tuan tengok roya api ni. Ni kipas boleh musing dengan sebab ada roya. Lampu boleh nyala dengan sebab ada roya. Peti sejuk boleh jalan dengan sebab ada roya. Enjin basuh jalan dengan sebab ada roya. Puyuh api jalan dengan sebab ada roya. Stereka jalan dengan sebab ada roya. Berapa banyak manfaat daripada api. Tapi kena jaga molek api tu. Roya dia tu kena bukuh molek, taruh. Walaupun manfaat, kalau roya duduk luar, habis, syok habis orang lain tu. Mati habis orang dengan sebab roya duduk luar. Bini kita seperti juga tuan-tuan. Wanisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dia tu jaga molek, kena bukuh wi molek, kena jaga mastura wi molek, amalan wi molek, wi duduk dalam rumah wi jaga amalan, baru dia tolong untuk lelaki dia. Mudah-mudahan kita niat semua insya-Allah tuan-tuan. Semua niat tuan-tuan insya-Allah. Kita Allah Subhanahu Wa Taala kabul, Allah terima. Batu akhir sekali tuan-tuan insya-Allah nak minta dengan tuan-tuan, kita ada 3 dalam jur kita, istimak kita di jalan. Di jalan tepat 7 hari bulan. Tuan-tuan tanda 7 hari bulan. Lama satu tuan-tuan, mana saat atas surat mari suruh kita pisah semua. Orang kita dalam jur 7 hari bulan ni, Tok Kemenir, Tok Nebel, Obota, Najok, Tok Imeh, Tok Khatib, Tok Bila, Kamakan Masjid, tuan-tuan duduk dalam halqah mana-mana, kena bawa pergi perhabis tuan-tuan. Kena bawa pergi perhabis. Sehari je 24 jam. Pergi hari Sabtu pukul 9 sampai hari Ahad esok. Banyak tu je tuan-tuan. Pak kutip duit 100 kut sore untuk makan 3 kali. Beri kepada orang-orang halqah, pusat halqah. Siapa jaga tuan-tuan dan pusat halqah, beri ke dia. Buat pergi di sana 3 kali makan. Pak budak-budak boleh tupai makan. Tok Nebel, Tok Kemenir, Tok Imeh, Khatib Bila, Tok Guru, Ustaz, tak usah kutip dengan dia, tak apa. Buat pergi saja je. Kita buat pergi dia. Jangan tinggal walaupun sore tuan-tuan. Budak yang tak lagi minta dengan budak-budak, pelajar-pelajar, hafiz mana-mana sekolah, hak golok ke hak mana-mana tak lagi. Kerana tempat tak cukup. Kita untuk orang tua je tuan-tuan. Kena khususi. Lepas tu tuan kena buat ju. Mulai daripada esok ada 2 minggu lagi tuan-tuan. Tuan-tuan kena klik buat ju. Halqah-halqah tuan-tuan. Serta ambil nama orang yang nak pergi. Kutip duit 100 orang. Lepas tu beri sempurna. Lepas tu buat azaim. Kurang-kurang kita nak 5,000 orang tuan-tuan. Amin tuan-tuan. 5,000 orang.
kek satu buat dah. Tabah mari kemari dulu. Kek dua buat dah. Hutan macam kemari. Azaim satu-satu halqah. 200 orang, 300 orang. Hok kek 3 tak ada buat lagi. Malam ni tuan-tuan buat azaim dalam halqah kek 3. Ada berapa halqah? 7 ke 8 ke? Buat azaim. Satu-satu halqah tak kurang pada 200 orang, 300 orang. Lepas tu klik dia usaha. InsyaAllah tuan-tuan. Satu. Yang kedua tuan-tuan, insya-Allah kita bubuh jemaah-jemaah nak keluar. Satu-satu halqah kalau boleh minta 2 jemaah 40 hari, 1 jemaah 4 bulan. Tazkir dalam halqah kita. Dan yang ketiga tuan-tuan, insya-Allah kita Allah hadiah masjid yang terbesar. Tak ada boleh buat lagi tuan-tuan. Negara lain-lain Covid mari ni katuk habis. Tak ada boleh buat. Tapi negara Thailand kita Allah buka untuk orang dakwah kita. Ambil dakwah kita. Pakai ambil dakwah Nizamuddin. Boleh buka, boleh jalan. Mereka orang ambil bukan dakwah. Nak keluar 40 pun tak boleh keluar lagi. Ambil bukan dakwah. Kena jud habis. Amalan-amalan kena berhenti habis. Tapi kita tuan-tuan, dakwah kita Nizamuddin. Dah kau tambah, bukan kau lemah dah. Kau tambah, kau jadi kuat. Sebab nak jaga iman kita. Ni kita duduk dalam suasana fitnah. Kalau tak jaga iman dengan sungguh, bila kita nak dapat selamat tuan-tuan? Sebab tu yang ketiga tuan-tuan, masjid besar Allah Ta'ala bagi. Tiai putus-putus untuk harga 900,000 sekali dengan ngupuh. Lah ni 90 putung tiai tiap habis dah. Ada alih atas lagi. Ada 54 putung tiai lagi. Lepas tu hari ni tuan-tuan kita buat jus seminggu sekali. Ni jus untuk kawasan Golok kita ya. Kawasan Golok 25 halqah. Dalam pusat halqah Golok. Jus 5,000 orang, 3,000 orang, 2,500 orang di sana. Orang nak bui setapak tuan-tuan, siapa niat nak bui setapak, nak bui 2 tapak, 10 tapak, ikut serah pada dia, mengikut kemampuan dia dan mengikut iman ada pada dia. Kalau kita ada sini cuma niat ya tuan-tuan. Hak ada ni niat 100,000 sahaja tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Tapi berani niat. Tak ada bui sekali tuan-tuan. 100,000 ni kadang-kadang tak ada bui sekut abut masjid tu dah. Bah boleh pahala ke tak? Boleh pahala. Kerana kita niat nak bui 100,000. Lepas tu bui sikit-sikit tak apa. Papak 7 ni tuan-tuan. Sekurang-kurang orang hak pergi tazkir bini kita, orang rumah kita. Tapak 2,500 kub. 4 tapak 10,000 kub. Orang perempuan boleh bui belana tuan-tuan. Lepas tu kita sendiri pun niat. Orang ada tuan-tuan bui setapak. Untuk masjid berkah. Masjid besar sekali. Boleh semayang 150,000 orang tuan-tuan. Boleh bentuk jemaah atas seluruh hadam. Lepas budak-budak mengaji saja situ. 1,000 rai tanah wakaf duduk situ. Budak-budak Darul Ulum. Lah ni budak mengaji 300, 400 orang. Free semua 10 tahun mari dah. Pakai datang pula 10,000 orang tuan-tuan. Budak belajar situ. Cuma kita ni tuan-tuan, hak boleh bui, kita bui tuan-tuan. Hak tak boleh bui, niat hari kita pergi tuan-tuan. 1,000 kub je, buh dalam poket. Jangan bui kurang pada 1,000. Ada masa 2 minggu lagi. Lah ni cari dulu, cari mesyuarat dengan bini, gapo rumah. Bank negara tuan-tuan, duduk di bini kita tuan-tuan. Kalau cokeh dia sikit, kena lagu tuan-tuan. Bukan 1,000, 10,000 dia bui lagi tuan-tuan. Tapi kalau tak kena lagu 10 kub, upaya terbit tuan-tuan. Dia sebuah tikus. Orang Tino ni sebuah tikus. Tikus zaman sahabat. Pergi kecing ya, sahabat pergi kecing. Kecing tikus buat tubik dalam tanah. Buat tubik duit emas keping sampai 17 keping. Tikus kopi tak tuan-tuan. Kopi tali goni pun buat masuk, ikan kering buat masuk, lada kering buat masuk, kain buruk masuk dalam tu semua. Tikus. Dia tak bui kat orang. Tapi kena cara agama, tikus buat tubik emas, buat tubik lagi. Orang Tino seperti itu juga tuan-tuan. Dia kopi, dia taruh belakang. Duit-duit semua sipai kemas ming dia taruh, tak bui. Jebur bodu tu duk taruh lagi tu. Jebur bodu, kotak rokok tu laki, kulit rokok semua dia taruh belakang. Dia tak bui. Tapi kalau kena lagu dengan agama tu bukan 1,000 dah. 100,000 dia bui lagi tuan-tuan. Orang Tino seorang di kalau kahwin 1 juta, dia seorang bui 1 juta tu. Sebab tu tuan-tuan kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita dalam 3 perkara tadi. Satu, khususi perhabis pergi belakang, jangan tinggal walaupun seorang. Mereka budak-budak. Yang kedua tuan-tuan, insya-Allah jemaah boleh hati. Yang ketiga insya-Allah kita pergi berserta dengan habuai kita, orang-orang nak buat masjid. Lepas tu kita tak ada dah akan datang ni, tak sih dah. Jemaah-jemaah turun mari pasti ajak di situ, ajak di sini khususi 5,000, 10,000.
Nah, kadang-kadang kita nak buat kerja dakwah pun tak ada jadi sempurna. Hak tu kita stop dulu. Kita pakai hak ni. Hak ni bulan ni tu atau bulan sebelah. Nah, kita pergi, kita bagi duit, lepas tu ni bulan lagi. Tepat berapa? 8 hari bulan 5 baru jatuh sekali pula tempat kita. Ni bulan lagi. Dalam masa ni bulan tu lah hak lagi tuan-tuan. Kita taruh beli challenge dia tuan-tuan. Beli challenge dia, bubuh dalam challenge dia. 10 kuk sehari, 20 kuk sehari, dah 50 kuk sehari, 100 kali bubuh. Nanti bos apa ni bulan, belah tung challenge kita. Semua duit kita bawa pergi untuk masjid, untuk agama Allah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi jadi kita kaya di hari akhirat. Amin tuan-tuan.